Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi malam ni Abang nak menceritakan dua kisah. Yang mana kisah pertama disampaikan oleh Faizal yang berlaku pada tahun 2000 di Pasir Gudang, Johor dan juga berlaku di Kota Baru, Kelantan. Dan kisah yang kedua disampaikan oleh seorang pakcik yang mana pakcik ni adalah penduduk kampung di satu kampung di Nilai Negeri Sembilan tentang kisah lelaki di kampung itu yang berkahwin dengan orang Bunian berlaku pada tahun 1970-an. Jadi hari ni abang tak nak melalut-lalut panjang sangat. Jom kita terus ke ceritanya. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, insya-Allah abang akan ceritakan. Kita tonton daripada mula sampai habis. Berbelit abang cakap. Faizal cerita ke abang, dia sampaikan cerita ni melalui email. Katanya cerita ni dia sendiri yang alami. Berlaku pada tahun 19 berlaku pada tahun 2000 tepat 2000 dekat Kota Tinggi Johor. Selepas tu ke Pasir Gudang lah. Waktu dekat Kota Tinggi Johor tu, Faizal bersekolah dekat satu sekolah teknik. Memang macam biasa kehidupannya sebagai seorang pelajar. Waktu tu nak SPM tahun 2000 tu. Memang kebanyakan malam disibukkan dengan belajar lah. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar waktu tu bila nak menghadapi peperiksaan SPM, memang tidur lewat, makan lewat, mandi lewat. Dan boleh kata setiap malam dekat blok-blok asrama terang benderang. Itu juga yang dilakukan oleh Faizal. Dia belajar bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan SPM. Jadi disebabkan itu, salah satu caranya dia nak belajar adalah dia suka menghafal, menghadap keadaan malam yang gelap. Dia keluar duduk dekat tepi balkoni asrama dan dia cuba menghafal apa yang dia belajar, nak bagi masuk dalam otak terus. Jadi sambil dia hafal tu, dia akan tengok keadaan gelap dan berhadapan dengan asrama dia, kalau tak silap adalah bangunan-bangunan sekolah. Jadi bila dah habis menghafal, dia buatlah dalam satu minggu tu wajiblah 5-6 kali dia buat menghafal tu. Jadi lepas dah habis-habis menghafal tu, dia masuk tidur. Jadi dekat sinilah mulanya kisah seram. Malam pertama lepas dia buat aktiviti menghafal sambil menghadap gelap, iaitu bangunan-bangunan sekolah yang gelap, dia mimpi seorang perempuan datang dengan rambut yang panjang. Tapi mujur, dia datang dalam keadaan muka yang cantik molek. Manis je senyumannya. Lepas tu dia mengaku namanya Ita. Jadi malam tu, sepanjang malam dia mimpi perempuan yang sama. Perempuan tu tengok dia, dia tengok perempuan tu. Sepanjang malam lah, kalau tidur daripada pukul 2 malam, 2 pagi tu menjejak ke subuh, pukul 6 pagi tu menenung perempuan tu je. Itu malam pertama. Malam kedua, jadi lagi benda yang sama. Dia mimpi lagi perempuan yang sama, rambut panjang, nama Ita, baju panjang, muka senyum sempul, ada tak lalat gini lagi. Malam kedua, ikutkannya dalam mimpi tu, dia berborak-borak dengan perempuan yang nama Ita tu. Tak tahulah kenapa dia kata mesra benar je. Jadi malam ketiga, mimpi lagi benda yang sama. Perempuan rambut panjang, begitu, begini-begini. Tak naklah abang ulang kan. Tapi kali ni dia tanya, kenapa Ita datang jumpa saya? Ita tu jawab, dia suka dengan Faizal. Lagipun Faizal selalu tenung dia. Lepas tu Faizal cakap lah, dia tak pernah pun tenung. Dia tak pernah pun tenung Ita. Dia kata dalam rumah Ita ada di kawasan sekolah dalam keadaan gelap. Dia beritahu terus terang yang dia sebenarnya adalah seorang perempuan Bunian dan perkampungan Buniannya berada di kawasan sekolah. Dan dia selalu tengok Faizal tenung kawasan sekolah. Dan disebabkan itu dia rasa Faizal suka kat dia. Jadi dia datanglah dalam mimpi Faizal. Cukup 3 malam. Sejak daripada Faizal mimpi kedatangan Ita tu, dia punya diri tidak terurus. Sebabnya bila tiap-tiap malam kita mimpi benda yang sama, walaupun benda tu bukan datang dalam keadaan yang menakutkan, tapi dia menyebabkan kita terfikir-fikir dan kita akan jadi pening, runsing,
Tak tahu nak cerita kat siapa. Kalau cerita dekat kawan-kawan, mungkin kawan-kawan akan gelakkan. Kalau cerita dengan cikgu kaunseling, mungkin cikgu kaunseling antara percaya dengan tak percaya. Tapi disebabkan itu dia rasa macam ada yang perlu diselesaikan dan tak kena dan menyebabkan hidup dia kucar kacir. Cukup 3 malam. Selepas itu, pada malam keempat, Faizal dah tak nak lagi baca atau menghafal menghadap kawasan sekolah yang gelap. Sebab dia boleh rasa setiap kali dia pandang kawasan sekolah yang gelap, seolah-olah Ita memandang semula dia. Dia rasa seram lah kan. Ini kisah benar tau, bukan kisah abang kaki DVD. Lepas tu, malam keempat, dia dah tak lagi tengok kawasan gelap kan. Tiba-tiba dia tidur awal kat tak silap abang pada waktu tu. Dia tak tidur dalam pukul 2, pukul 3 pagi. Dia tidur lebih kurang pukul 12. Waktu tu kawan-kawan dia masih lagi giat mengulang kaji pelajaran. Tengah-tengah kawan dia ulang kaji pelajaran, mengikut kata kawan-kawan dia, Faizal bangun daripada tempat tidur dengan mata yang tertutup, keluar daripada asrama dan terus pergi ke kawasan sekolah. Ke kawasan sekolah sorang-sorang dengan mata terpejam, merentas padang segala mak nenek bangunan tu semua, berdiri depan sekolah yang gelap tu. Kawan-kawan dia mengikut, takutlah Faizal tu berjalan dalam tidur. Lepas tu dia pergi terjun gaung, susah nak menjawab pula. Rupanya kawan-kawan dia tengok Faizal ni berdiri depan sekolah, berdiri je tak buat apa-apa. Lepas tu kawan-kawan dia kejut. Bila kawan-kawan dia kejut, Faizal terbangun. Faizal pun pelik, macam mana aku boleh ada dekat sini? Lepas tu kawan-kawan dia cerita, sebenarnya engkau berjalan dalam tidur. Lepas tu dia kata, aku tak berjalan dalam tidur, tapi aku mimpi aku masuk dekat satu kawasan perumahan, perkampungan, dia kata. Ramai orang. Dah kawan-kawan dia senyap. Tak apalah, jomlah kita balik ke asrama. Diorang pun balik asrama. Malam tu semua orang tak jadi study. Kunci pintu, jangan kasih Faizal keluar daripada asrama. Tapi nak jadi cerita, malam tu settle. Malam besoknya berlaku peristiwa yang lagi pelik. Bukanlah lagi pelik, lebih kurang sama dengan malam sebelumnya. Waktu tu diorang semua dah tidur, tak ada buat apa-apa, dah memang study cukup lah. Pukul 3 pagi, tiba-tiba Faizal, ada kawan dia nampak Faizal keluar daripada bilik dan terus menuju ke kawasan sekolah yang gelap gelita. Lepas tu berdiri depan kawasan sekolah. Lepas tu si kawan yang terjaga ni kejut kawan-kawan yang lain. Tapi bila semuanya bangun, diorang buat keputusan tak nak pergi pujuk Faizal balik ke dom diorang, ke asrama diorang. Diorang tengok je daripada jauh apa yang Faizal akan buat. Rupanya selepas berdiri dekat depan kawasan sekolah lebih kurang setengah jam, Faizal pun patah balik ke asrama diorang dan sambung balik tidur. Pelik kan? Jadi bila dah macam tu, esok paginya kawan-kawan ni giatlah cerita pada Faizal. Faizal kata dia tak tahu. Malam tadi dia cuma mimpi masuk dalam perkampungan. Tapi dia tak tahulah dia sampai boleh berjalan dalam tidur. Tapi dah lebih kurang seminggu perkara ni berlaku, pada tahun 2000 lah kan, dekat Kota Tinggi. Keadaan Faizal makin hari makin teruk. Dia dah makin tak nak makan, makin cengkung muka dia. Sampaikan mak bapak Faizal dipanggil oleh pihak sekolah untuk diorang berbincang. Jadi hasil daripada perbincangan tu, Faizal diberikan cuti selama 2 minggu untuk berubat. Dan cikgu kaunseling pun percaya, guru besar pun percaya, sebenarnya Faizal ni ada gangguan makhluk halus. Kalau Mak Saleh kita cakap gangguan jiwa. Tapi ni bukan gangguan jiwa. Ni bukan gangguan jiwa. Ini adalah memang betul gangguan daripada makhluk alam sebelah. Jadi Faizal ni pun selepas mendapat kebenaran daripada sekolah, mak bapak dia bawa pergi balik ke rumah dia dekat dekat Pasir Gudang, Johor. Bila dekat Pasir Gudang, Johor, bapak dia pun rungsing nak berubat dengan siapa, sebab benda ni tak pernah berlaku dalam keluarga dia orang. Jadi bapak dia pun roger-roger lah dengan kawan-kawan. Bapak dia kenal dengan seorang kawan. Kawan tu cakap, aku boleh bawa ubatkan anak kau. Jom kita bawa anak kau pergi jumpa dengan seorang bagus punya. Dia punya bomoh dia punya perubatan dia kelas A.
Dia boleh kata kalau SPM tu pangkat 1 lah bomoh dia, bukan calang-calang bomoh. Siam, orang Siam datang, orang Indonesia datang, orang Filipin datang, Singapura datang, macam tu. Cina, India, Melayu, semua bangsa ada. Jadi dia katalah dia cuba meyakinkan Bapak Faizal lah. Jadi bila Bapak Faizal dah teryakin dengan benda tu, Bapak Faizal pun bawa lah Faizal pergi jumpa bomoh tu. Tapi Faizal cerita bomoh tu macam pelik sikit lah, sebabnya dia punya tempat perubatan dia lebih kurang macam hospital. Ada resepsionis, ada tempat ambil ubat. Lepas tu orang pula kalau nak pergi berubat kena ambil nombor. Rupanya ramai. Ada India, ada Cina, ada Melayu, orang asli, orang Siam. Macam-macam bangsa boleh jumpa dekat situ. Faizal pun ambil nombor tunggu giliran. Okay. Kalau tak silap abang, bapak dia dah meninggal. Waktu ni bapak dia hidup lagi lah kan. Jadi bila sampai giliran dia pun masuklah kat dalam bilik rawatan tu. Rupanya bilik rawatan tu penuh dengan kain kuning. Lepas tu dia punya tukang berubat tu, Tok Bomoh dia tu, berpakaian seperti pahlawan Melayu. Dengan tanjak, dengan keris, dengan samping, dengan capal, semua siap. Lepas tu dekat depan bomoh tu kata Faizal, abang tak buat cerita ni Faizal cerita Faizal cakap ada pulut kuning, menggunung pulut kuning dia. Ada telur kuning, telur ayam. Katanya telur ayam kampung. Ada kemenyan, ada bunga-bungaan dalam bekas, ada air, macam-macam benda depan bomoh tu. Jadi selepas Faizal pun cerita apa masalah dia kata dia berjalan dalam tidur, lepas tu dia mimpi budak perempuan berambut panjang, terus saja bomoh tu macam tu. Abang terbayang cerita Piramli kan, yang apa, Doremi. Macam tu lah agaknya, menepuk-nepuk lantai lah bomoh tu. Rupa-rupanya tak lama lepas tu ada satu bomoh tu keturun. Ada sesuatu yang masuk dalam badan bomoh tu. Bomoh tu keturun, suara dia bertukar jadi pahlawan. Dia kata dia pahlawan yang gagah berani. Sebelum kau datang, aku sudah tahu apa maksudmu. Kau diganggu oleh betina, dia kata. Jin betina, bunian betina. Faizal pun tengah macam ni agaknya orang berubat keturun. Okeylah, tak apalah, dungdang, dia bur sana bur sini. Lepas tu Tok Bomoh tu bagilah air jampi. Air jampi tu kena ambil dekat kaunter air jampi kat depan dan buat pembayaran. Lepas tu bolehlah balik. Dengan syarat setiap hari Faizal kena minum air jampi, dan setiap hari juga Faizal kena mandi air jampi sampai badan dia betul-betul sihat. Abang nak cakap perkataan lain sebenarnya. Tapi selepas Faizal amalkan mandi dan juga minum air jampi itu, semakin hari keadaan Faizal semakin okey, dan Faizal boleh balik ke asrama dekat Kota Tinggi untuk meneruskan pengajian dia. Jadi cerita tu tentang gangguan tu boleh kata tamat sampai situ je. Tapi benda ni berulang pada tahun 2013 bila Faizal dapat belajar dekat satu politeknik di Kota Baru, Kelantan. Jadi bila dia tengah belajar tu, tiba-tiba dia rasa macam satu badan dia bergejolak. Maksudnya kejap-kejap panas, kejap-kejap sejuk, kejap-kejap rasa sedih, kejap-kejap rasa suka, kejap-kejap rasa macam riang gembira. Dia tak tahu kenapa badan dia jadi macam tu. Pening dia fikir, okey tak apalah. Tapi disebabkan hari-hari berlaku benda yang sama, dan kali ni dia ada satu benda yang pelik, iaitu dia selalu nampak bayangan perempuan yang pernah muncul dalam mimpi dia dulu yang namanya Ita, dan lepas tu dia nampak bayangan seorang lelaki yang gagah berani yang pakai seperti hulu balang Melaka, dan dia nampak juga bayang-bayangan imbas-imbasan seorang budak lelaki kecil tengah berlari-lari berguling-guling macam tu. Jadi sebabkan dia selalu ternampak depan mata dia, dan juga dia mimpi macam dia berhadapan dengan satu keluarga yang aman bahagia, ada mak, ada anak, ada bapa. Dia rasa hidup dia perlu diperbetulkan. Jadi lepas tu dia mengadu kat kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia cakap, apa kata kita berubat dengan seorang alim? Dikatakan orang ni adalah anak murid kepada Harundin. Kalau tak silap abang lah Harundin. Dan orang ni duduk dekat Kuala Terengganu. Ke Maman ke macam mana? Kat Terengganu lah tapi.
Kalau tak silap abang, Kuala Terengganu. Jadi disebabkan tu kawan-kawan ni punya baik pada tahun 2013 ni, kawan-kawan punya baik, dia orang cari kereta, dia orang sewa dan ramai-ramailah pergi mengantar Faizal ni pergi berubat dekat Kuala Terengganu. Bila sampai dekat sana, belum apa-apa, tukang perubat tu yang mengubat tu kira macam ustaz lah kan. Ustaz tu terus cakap, engkau ni dalam badan kau ni dah ada banyak jin ni, tengok pun dah tahu, tapi tak tahulah jin yang mana, berapa banyak. Cuma keadaan awak ni, dia kata keadaan awak ni sugul-mugul sangat kan, macam suram je, kurang beriman lah agaknya mukanya, tak nampak cahaya nur-nur keimanan tu. Jadi bila dia ceritalah apa pengalaman dia yang berlaku pada tahun 2000 tu, jadi ustaz ni pun apa lagi, dia buatlah perubatan Islam. Dia mulakan dengan bacaan-bacaan, doa-doa dan juga ayat-ayat suci, dan ustaz ni berinteraksi dengan apa yang ada dekat dalam Faizal. Tapi bila ruqyah dibacakan, terus Faizal kata mula-mula badan dia panas, lepas tu kata badan dia mencucuk-cucuk, lepas tu blank, dah tak ingat apa dah. Tahu-tahu perubatan tu selesai, dia dah terbaring dah macam tu. Lepas tu barulah kawan-kawan dia cerita, rupanya waktu dia tengah macam mana, waktu dia tengah hilang ingatan tu, konon-kononnya macam dirasuk, bukan konon lah, dia seperti dirasuk lah. Dia mulalah bercakap benda yang bukan-bukan dengan suara yang kejap-kejap suara budak, kejap-kejap suara orang perempuan, kalau kejap-kejap suara garau lelaki tu. Rupanya dalam badan Faizal ada 3 jin. Cerita ni macam ni, mengikut kata jin yang ada dalam badan Faizal lah. Dia kata mula-mula yang masuk dalam badan Faizal ni adalah jin perempuan yang namanya Ita. Jadi dia memang suka kat Faizal. Dia kata sebabnya, salah satu sebabnya Faizal ni tak tinggal solat, memang baik orangnya, jadi dia nak menumpang dalam badan Faizal. Itu yang berlaku pada tahun 2000. Dan selepas tu kan Faizal pergi berubat kan. Rupanya waktu Faizal tu berubat dengan bomoh yang ada dekat Pasir Gudang tu, bomoh tu bukan keluarkan jin betina tu daripada dalam Faizal, ditambah jin jantan. Disuruhnya jin jantan dengan jin tina tu berkahwin, dan betul-betul pula jin jantan tu dengan jin tina berkahwin. Waktu tu berlaku pada tahun 2003, 2000 ke 2003. Sebab itulah badan Faizal sekejap panas, sekejap sejuk, sebab ada 2-3 jin. Dan nak jadi cerita, hasil perkahwinan 2 jin tadi melahirkan seekor anak jin yang comel, yang sihat. Jadi ada 3 jin dalam badan dia. Sebab itu dia kadang-kadang rasa gembira, kadang-kadang rasa sedih, kadang-kadang rasa huru-hara, sebabkan ada 3 jin ni. Tapi disebabkan itu, ustaz yang pengamal perubatan Islam ni berjaya keluarkan jin tu daripada badan Faizal. Tapi untuk mengelakkan daripada jin tu masuk semula ke dalam badan Faizal, Faizal perlu mengamalkan beberapa zikir dan juga mandi air jampi, air yang dijampi dengan ayat Al-Quran dan juga air daun bidara lah kalau macam tu. Jadi sejak daripada tu Faizal tak lagi diganggu dengan 3 benda makhluk ni. Tapi ada satu malam Faizal dapat mimpi yang mengatakan Ita, jin perempuan yang ikut dia selama alam tu, dah mengucapkan selamat tinggal, nak meninggalkan badan Faizal. Dan Faizal kata, jaga diri elok-elok, jaga suami, jaga anak. Dia kata, jangan sampai orang lain kebas suami kau. Macam tu lah. Itu apa buat lawak je. Jadi sejak daripada mimpi tu, Ita dah keluar daripada badan Faizal dan bersama suami dan anak jinnya, dan sejak daripada tu Faizal tak kena lagi ganggu. Okey, dah tamat cerita pertama. Ceritanya tak seram kan, tapi ada pengajaran yang bagus di sebaliknya. Sekarang ni abang nak sambung dengan cerita yang kedua, cerita yang diberikan oleh seorang pakcik namanya Pakcik Din pada abang. Dia kata dia dapat cerita ni daripada penduduk kampung dekat kampung dia. Dia ni orang Nilai dan perkara ni berlaku dekat Nilai pada tahun 1970-an. Dia kata dekat kampungnya dulu pada 1970-an ada seorang lelaki namanya Apal. Tapi lelaki ni daripada kecil memang dia tak bergaul dengan orang. Tak tahu kenapa. Mungkin dia malu ke dia apa ke. Mula-mula dia sekolah macam biasa. Tapi pada umur dia
Kalau tak silap abang, umur darjah 2, Apal dah berhenti daripada sekolah. Dia dah tak nak sekolah. Jadi bila dia dah berhenti daripada sekolah sejak daripada umur dia 8 tahun, dia selalu buat aktiviti sorang-sorang. Sebab kawan-kawan lain semua pergi sekolah. Kalau nak ajak kawan-kawan lain, memang taklah kan, sebab kawan-kawan lain pukul 8, pukul 7.30 dah kena sampai sekolah. Lepas tu sekolah sampai tengah hari dah tu sambung pula ada sekolah petang, sekolah agama, segala macamnya kan. Jadi Apal ni buat aktiviti semua sorang-sorang. Dia memancing sorang, memburu sorang, menyanyi sorang, berjoget sorang. Semuanya dia buat secara sorang-sorang. Jadi disebabkan dia selalu sangat buat secara sorang-sorang, dia punya pergaulan bersama kawan-kawan sebayanya dah semakin hari semakin jarak lah, renggang lah, memang dah tak bergaul lah. Boleh kata dia dah tak ada kawan, semuanya dah buat sorang-sorang. Bila kawan-kawan lain pergi sekolah, dia dah buat sorang-sorang, manjat pokok sorang-sorang, memang tak ada kawan lah kan. Tapi yang bagusnya, Apal ni selalu tolong orang-orang kampung. Itu salah satu cara dia cari rezeki lah. Kalau ada orang nak ambil kelapa, ada suruhnya Apal ni pergi panjat pokok kelapa. Lepas tu Apal ni pula bila daripada kecil memang dia mahir memanjat, dia punya latihan intensif memanjat pokok kelapa tu, memang kalau masuk Olimpik dia menang lah kan. Kalau ada Olimpik pertandingan memanjat pokok kelapa, Apal boleh masuk, boleh menang lah, sebab dia training daripada umur 8 tahun kot. Bukan calang-calang ni. Jadi penduduk kampung selalu upah dia. Nak ambil petai, upah Apal. Nak ambil pokok kelapa, nak ambil buah kelapa, upah Apal. Nak ambil madu, upah Apal. Memang Apal memang buat kerja bagus punya. Dan disebabkan Apal ni buat kerja bagus, penduduk kampung bagi tips yang sikit lah, sebab Apal ni tak bekerja kan, dia buat kerja-kerja macam tu. Jadi kalau patutnya panjat pokok kelapa tu dia punya upahnya RM1, tapi orang kampung bagi RM2. Bagi galakkan lah, tak nak lah moral down, sedekah-sedekah lah kata. Okay. Lepas tu aktiviti Apal berjalan seperti biasa, sampailah satu hari ada satu benda yang pelik berlaku, iaitu Apal dah jarang-jarang balik rumah. Tapi bila mak bapak dia tanya kenapa Apal tak balik rumah, jawapan dia memang sangat tak masuk akal. Dia kata dia tidur rumah kawan dia. Daripada umur 8 tahun dia berhenti sekolah, dia dah tak ada kawan-kawan. Tiba-tiba bila umur 20-an jarang pula balik rumah, bagi alasan tidur rumah kawan. Kawan tah mana dia tidur. Mula-mula mak dia rasa macam lantaklah, tak apalah, mungkin dia ada kawan-kawan yang baru kenal. Tapi lama kelamaan dia jadi pelik, sebabnya bukan kalau dulu sehari tak balik, ini 2-3 hari tak balik, lepas tu baru balik, lepas tu 3-4 hari tak balik, lepas tu seminggu tak balik, lepas tu baru balik-balik. Jadi disebabkan tu mak dia dengan bapak dia tanya, engkau tidur rumah kawan yang kat mana? Kawan hutan ke kawan kampung? Dia kata, tak adalah, ada kawan, tak adalah, mak tanya, nyibuk je. Macam itulah jawapannya. Dia tak naklah beritahu mak dia. Jadi okeylah, tak ada masalah. Jadi satu hari bapak dia pergi ke kedai. Bila pergi ke kedai, bapak dia tuan punya kedai tu beritahu dengan bapak dia. Bapak si Apal ni kan, dia kata, anak engkau tu rajin betul lah, setiap kali dapat upah memanjat, dapat upah potong kelapa, dapat upah buat kerja-kerja kampung, bagus dia beli barang-barang dapur, beli gula, beli tepungnya, beras, memang bagus anak engkau. Walaupun dia sekolah sampai darjah 2, tapi ingat pada mak bapak. Nganga bapak dia. Bapak dia macam, kenapa Apal beli? Kalau beli mesti ada dekat rumah, tapi kenapa tak ada dekat rumah? Balik tu lekas-lekas dia balik, dia tanya dengan bini dia, ada tak Apal bagi apa-apa? Bagi beras ke, bagi gula ke, belikan ke untuk keluarga kita? Bini dia kata tak ada. Okey, tak apalah, tak kisahlah. Lepas tu selang beberapa hari, ni tak balik dah ni. Bila Apal beli barang dekat kedai Tok Hussein lah katakan, beli barang dekat kedai Tok Hussein, lepas tu dia akan hilang 2-3 hari, lepas tu baru balik rumah mak dia. Lepas tu bapak dia tanyalah, engkau pergi mana? Dia cakap dia tidur rumah kawan. Lepas tu bapak dia tanya, Tok Hussein cakap engkau beli banyak barang dapur, kau beli dapur untuk apa? Apa dah tak jawab. Dia tak payahlah cerita. Cerita orang cakap. Macam itulah bunyinya. Dia tak nak cerita dah. Pelik juga bapak dia ni. Okey, tak apalah. Lepas tu
rutin macam biasa, iaitu dalam seminggu mesti ada 3-4 hari yang apal tak balik. Okey. Pada satu hari bapak dia dah makin risau sebab tengok keadaan apal ni macam ada yang tak kena. Tak akan hilang 2-3 hari, tak ke mana-mana, tidur dekat dalam hutan, lepas tu beli barang-barang dapur semua. Okey, tak apalah. Bapak dia tunggu apal balik, sebab bila 2-3 hari lepas tu apal mesti balik rumah bapak dia. Bila apal balik rumah bapak dia pun tanya-tanyalah, tak adakah ada orang-orang yang panjat, minta tolong kau panjat pokok kelapa ke, pokok petai ke? Atau apal kata ada Pak Dolah. Dia kata Pak Dolah minta saya panjatkan pokok petai, ambil petai sebab dia nak meniaga petai. Lepas tu okeylah, tak apalah. Bila apal pergi rumah Pak Dolah, bapak dia mengikut daripada belakang, mengikut nak tahu sebenarnya anak dia ni pergi mana. Lepas tu sampai kat rumah Pak Dolah pun bawa lah apal pergi belakang rumah, panjat pokok getah, panjat pokok petai, ambil petai, bawa turun. Lepas tu dia dapatlah upah daripada Pak Dolah. Bila dapat duit daripada Pak Dolah, cepat-cepat apal ni pergi kedai Tok Husin. Bapak dia pun mengekor daripada belakang ni, tengok anak dia ke mana. Tapi yang peliknya, bila dia beli daripada Tok Husin punya kedai, memang bapak dia perasan selain daripada barang-barang dapur, apal beli mainan budak. Jadi selepas tu apal keluar daripada kedai Tok Husin. Lepas tu bapak dia terus tanya dekat Tok Husin. Dia kata, mainan budak tadi apal beli untuk apa? Lepas tu Tok Husin cakap, entahlah, aku pun pelik. Dia kata untuk anak dia. Lepas tu beras semua, gula, beras tepung, dia kata untuk keluarga dia. Sudah, anak aku dah ke mana ni? Risaulah bapak apal. Bapak apal tak lengah-lengah, terus ngekor apal daripada belakang. Kalau tak silap naik basikal lah masa tu. Bapak dia pun naik basikal, apal pun naik basikal. Lepas tu apal pun pergilah menuju dekat dalam belukar hutan dekat kampung dia orang. Lepas tu bapak dia terus mengekor lagi. Lepas tu bila apal masuk dalam hutan, bapak dia pun masuk dalam hutan. Berjalan dah dia. Tapi apal tak perasan tahu sebenarnya bapak dia mengekor daripada belakang. Perjalanan tu berakhir dekat tepi tebing sungai. Bapak dia tengok daripada jauh, apal ni nak ke mana? Rupanya apal ni turun ke dalam sungai dan merentasi sungai. Bapak dia pun mendekati, pergi kat tebing sungai. Tapi tak adalah bapak dia tunjukkan diri togel-togel macam tu je kan. Bapak dia menyorot-nyorot lah dalam semak, tengendap lah. Jadi dia tengok anak dia merentas sungai. Mujulah sungai tu tak dalam, parah-parah pinggang lah macam tu. Merentas sungai sampai dekat tepi sungai yang belah sana, ada tebing yang tinggi gila. Memang dalam otak dia apal tak akan buat apa-apa. Memang tebing tu tinggi, tak boleh, kena jadi Spiderman agaknya boleh manjat. Lepas tu curam nak tu dia punya tebing tu. Bapak dia tengok je apal, apa nak dibuat dengan anak aku tu. Tiba-tiba nak jadi cerita lah, kata dari Allah Ta'ala, kaki bapak dia ni kena gigit dengan semut api. Bapak dia terus ambil kain, libas kawasan yang kena gigit dengan semut tu. Masa tu dia pandang kaki lah kan, waktu dia libas kaki dia dengan semut, kaki dengan kain. Jadi bila dia pandang bawah, dia pandang balik ke depan, apal dah tak ada. Dia pun pelik, jangan-jangan apal panjat tebing tinggi tu. Tapi mustahil, sebab tebing tinggi tu terlalu curam, tak boleh tiba-tiba manjat macam tu je. Dia dah panik, dia pun menjerit-jerit nama apal. Apal, ni abah sayang kau, kat mana kau nak? Dia tak ada menyaut lah siapa-apa. Bapak dia cuak waktu tu petang, kalau tak silap dah nak maghrib. Bapak dia pergi balik ke kampung. Lepas tu heboh kepada orang kampung, anak dia hilang. Orang kampung tak lengah-lengah, ngumpulkan orang muda, orang tua, kanak-kanak semua, yang lelaki lah kan, terus menuju ke tempat lokasi kejadian. Masing-masing mencari, menjerit-jerit, tapi apal tak keluar, tak nampak pun apal. Dah ada juga yang panjat tebing, pergi dekat sungai seberang sana, cari, tak jumpa juga. Jadi malam tu bila dah tak jumpa tu, bapak dia pun jumpalah dengan seorang, kata macam bomoh lah kan. Lepas tu hasil daripada risikkan bomoh tu, rupanya bomoh tu cakap apal ni dah termasuk alam bunian dan dia akan balik menjelang 2-3 hari sebelum tu. Jadi bapak dia rasa macam, ya Allah, anak aku masuk dalam alam bunian, selama ni aku tak tahu. Alah, sedihnya, dia kata. Okey, selepas tu bapak dia pun balik rumah. Tunggulah dekat rumah. Tapi 3 hari selepas tu memang betul-betul apal balik. Bila apal balik, mak dia
cakap baik-baik dah, taklah tengking-tengking, kalau tengking-tengking hilang lagi apal kan sebulan langsung tak boleh nak menanya kan. Jadi dia cakap dah, apal sini meh sarapan dengan mak ni. Lepas tu apal pun sarapan dengan mak dia. Tu bapak dia pun jengket-jengket datanglah dekat. Bila datang dekat, lelaki bini dia pun tanya dengan anak dia, apal pergi mana sebenarnya? Cuba cerita dekat ayah dengan ibu. Mula-mula apal macam tak nak cerita tau. Tapi bila dia dipujuk-pujuk, lepas tu mak dia pula buat drama air mata, gini-gini. Pakai ujung, kan ada kalau cerita Melayu kan dia pakai ujung lengan kan. Cerita. Abang tiba-tiba teringat cerita-cerita zaman dulu kan. Sampai hati kau mak begini. Gitu. Jadi, abang melalut. Jadi, bila dah mak dia buat drama air mata, apa pun sedih lah kan. Sebab dia ni bukan anak yang jahat. Dia beritahu dengan mak ayah dia sebenarnya dia dah kahwin dengan seorang perempuan bunian. Dan dia dah pun dapat anak. Tapi dia tak boleh beritahu benda ni secara terang-terangan. Sebab dia jumpa perempuan ni waktu dia memancing dekat tepi sungai. Sungai tu berada dekat ujung kampung katanya. Waktu dia memancing tu dia berjumpa dengan seorang perempuan bunian dan perempuan tu sangat cantik molek. Memang cantik. Orang kata kalau orang bunian yang perempuan kalau yang cantik betul kan. Tapi abang pun memang tak pernah tengok tapi tak nak tengok. Okay. Lepas tu dia orang berkahwin dan dah berkahwin lama, dah setahun, dah sampai dapat anak lah. Tapi sebelum apal kahwin dengan bunian tu tetapkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia tak boleh kahwin dengan manusia biasa. Yang kedua, dia masih boleh bekerja di luar. Yang ketiga, dia tak boleh ceritakan perkahwinan ini pada orang lain selain mak bapak dia. Tapi kalau dengan mak bapak dia tu pun secara, kalau dah terdesak baru ceritakan. Syarat yang ketiga lah. Jadi, bila dengan macam, syarat yang keempat, apal mesti balik ke kampung bunian setiap hari perayaan. Raya haji, Maulidul Rasul semua. Apal kena balik lah. Itu je syarat yang empatnya. Tapi bila dengar syarat tu, apal setujulah. Sebab yang ada dekat depan dia ni bukan perempuan sebarang perempuan. Memang cantik gila. Memang ala-ala Miss World punya lah. Memang cantik Miss World punya. Jadi bila dah berkahwin, bila mak dia dengan bapak dia dengar cerita tu, tak boleh nak buat apa. Benda dah terjadi. Dia redokan je lah. Lepas tu bapak dia boleh pesan bikin salam kat cucu abah ya. Macam tu lah Itu kalau lakonan. Jadi hiduplah apal dengan isteri alam buniannya. Dan akhirnya di hujung cerita ni, mak bapak dia memang tak buat apa-apa, biarkan je apal macam tu. Tapi keadaan apal okey, sihat. Dan apal semakin hari makin tua. Dah tu mak bapak dia meninggal. Dan akhirnya apal meninggal. Dan sebelum bapak dia meninggal dunia, bapak dia ceritakan kisah ini kepada salah seorang kawan baiknya, iaitu ustaz dekat kampung tu. Jadi bila cerita kat ustaz kampung tu, dia kata dengan ustaz tu jangan cerita kat siapa-siapa sampailah apal meninggal. Tapi nak jadikan cerita selepas kematian mak ayah apal pun menyusul berpindah ke alam barzah. Dan selepas tu ustaz tu pun ceritakanlah apa yang terjadi dekat apal waktu apal hilang tu. Rupanya dekat tebing sungai tu adalah pintu masuk kepada kampung alam bunian. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Dengar cerita abang daripada mula sampai habis. Pengajaran yang pertama ialah memang kadang-kadang kita ni akan berinteraksi ataupun bertindih alam dengan alam bunian. Dan memang banyak peristiwa orang bunian datang pada kita sebabkan kita ni orang baik. Ada katalah kita ni alim, bukan abang lah, bukan kita lah, ada sesetengah orang dia datang dan ada sampai nak kahwin-kahwin. Itu adalah pengajarannya lah. Jadi cerita kali ni memang fully pasal orang bunian ataupun orang alam sebelah. Macam mana orang alam sebelah suka dekat orang alam kita dan boleh menyebabkan perkahwinan. Abang tak tahu dari segi hukum macam mana. Abang tak boleh nak menghukum sebabnya abang bukannya orang yang pakar agama. Tapi kalau bagi-bagi korang yang tahu hukumnya berkahwin dengan orang alam bunian, bolehlah komen-komen kat bawah. Okey, terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. InsyaAllah abang akan ceritakan sesuatu yang lebih untuk pengetahuan kita semua dan di masa akan datang dalam video abang yang akan datang. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang tahu sekarang pukul berapa? Pukul 2.
Tetap semangat kan, mata cerah je. Tetap nak cerita kat korang. Okey, jom lah dah. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting Abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.